Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maisarah binti Muhammad Fikri daripada J7. Tajuk saya hari ini iaitu Bar Virus Infection. Ahli kumpulan saya mempunyai 4 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad Soleh Haikal bin Adnan, Nur Hazikah Zakirah binti Zailani dan Nur Ardana Maisarah binti Zolini. Seterusnya ialah mengenai objektif pembelajaran. Yang pertama, pelajar dapat menyatakan definisi Epstein-Barr virus infection. Yang kedua, pelajar dapat menyatakan etiologi dan penyebab EBV. Yang ketiga, dapat mengenal pasti tanda dan gejala EBV. Yang keempat, dapat menerangkan pengurusan atau rawatan bagi EBV. Yang kelima, dapat menyatakan pencegahan bagi EBV. Seterusnya ialah definisi. Virus Epstein-Barr iaitu EBV adalah satu virus manusia yang paling biasa di dunia. Ia merebak terutamanya melalui air liur. EBV menyebabkan mononukleosis berjangkit, juga dipanggil mono dan penyakit lain. Kebanyakan orang akan dijangkiti EBV sepanjang hayat mereka dan tidak akan mengalami sebarang gejala. Mono yang disebabkan oleh EBV adalah yang paling biasa di kalangan remaja dan dewasa. Di sebelah kiri merupakan contoh ataupun maklumat penambahan bagi pelajar untuk mudah memahami mengenai Epstein-Barr virus infection. Seterusnya ialah etiologi ataupun penyebab bagi penyakit EBV. Yang pertama ialah kontak langsung dengan air liur dari penyakit EBV. Contohnya berciuman ataupun pesakit EBV itu batuk dan mengeluarkan cecair daripada mulutnya. Yang kedua ialah cairan yang dikeluarkan daripada badan, sama ada darah, cairan vagina ataupun sperma. Penyakit EBV ini juga boleh berjangkit melalui hubungan seksual, pertukaran barang, pakaian ataupun peralatan lain, melalui transfusi darah dan transfusi organ. Assalamualaikum, saya Ardana Maisarah dari J7. Saya akan menerangkan tanda dan gejala penyakit EBV. Yang pertama ialah demam, yang kedua ialah ruam di kulit, yang ketiga ialah sakit kepala, yang keempat nafsu makan kita akan menurun, macam tak ada selera nak makan. Lepas tu yang kelima, pembekakan amanda iaitu pada bahagian toraks. Yang keenam ialah badan lemas dan mudah lelah, dan yang akhir sekali pembengkakan kelenjar getah bening di leher dan ketiak. Antara pengurusan dan perawatannya ialah sakit hendaklah berehat dengan secukupnya. Berehat yang cukup dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh badan dan membantu tubuh melawan infeksi. Dengan membanyakkan istirahat, terutamanya pada minggu ke-1 dan minggu ke-2, sejak gejala awal muncul, tubuh badan memerlukan lebih banyak tenaga untuk melalui tahap ini. Seterusnya ialah mencukupkan cecair dalam tubuh badan. Pesakit hendaklah minum air putih dengan lebih banyak bagi membantu merendahkan demam, mengatasi radang tengkorak dan mencegah dehidrasi hasil daripada kehilangan air daripada badan. Seterusnya ialah menghindari aktiviti berat, iaitu pesakit tidak boleh melakukan aktiviti berat selama 4 hingga 6 minggu setelah diagnosis mononukleosis dan dapat menurunkan risiko pembengkakan limfa. Limfa yang bengkak dapat pecah dan mengalami pendarahan jika terjadi bengkak yang cukup keras saat beraktiviti. Seterusnya ialah berkumur dengan air garam. Apabila pesakit berkumur dengan air garam beberapa kali dalam sehari, ianya dapat merendahkan sakit pada tengkorak pesakit. Caranya ialah dengan melarutkan 1.5 senduk teh garam ke dalam segelas air panas. Seterusnya ialah melakukan kompres dingin ataupun panas. Melalui kaedah kompres dingin atau panas ini, ia dapat dilakukan untuk merendahkan gejala pegal ataupun sakit otot. Namun, jika gejala ini tidak reda dan pesakit hendaklah terus melakukan pemeriksaan ke doktor. Langkah ini sebagai langkah persediaan awal untuk mengelakkan keadaan pesakit itu lebih teruk.
Yang seterusnya ialah pesakit hendaklah menghindari daripada minum minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini dapat memburukkan lagilah gangguan pada perfusi tisu hati pesakit. Oleh sebab itu, kebiasaan pesakit minum alkohol ini haruslah dihindari. Yang last sekali ialah pesakit hendaklah kuarantin diri sendirilah semasa bergejala. Melalui kaedah ini, pesakit dapat mengelakkan diri pesakit itu menjangkiti orang sekeliling. Untuk pencegahan pula ialah cara terbaik untuk mengelak daripada dijangkiti penyakit EBV dengan menjauhkan diri daripada pesakit yang dijangkiti penyakit EBV. Jangan berkongsi barang ataupun alatan dengan pesakit yang dijangkiti penyakit EBV. Contohnya seperti cermin mata, alatan perak ataupun berus gigi. Sama juga seperti berkongsi makanan dan minuman, kerana penyakit EBV boleh berjangkit melalui cairan. Yang terakhir ialah elakkan diri daripada melakukan hubungan sosial dengan orang yang dijangkiti penyakit EBV. Seterusnya yang terakhir iaitu penutup atau perumusan yang mudah untuk kita fahami mengenai virus Epstein-Barr EBV antara penyakit yang masih belum dijumpai ubatnya. Virus ini boleh tersebar melalui cair badan pesakit dengan cara seperti batuk, transfusi darah dan hubungan seksual. Virus ini kebiasaan akan berada dalam tubuh pesakit selama 4 hingga 6 minggu. Namun gejalanya akan hilang apabila mencapai 1 hingga 2 minggu pada permulaan mendapat virus. Di sini saya sediakan beberapa rujukan tentang penyakit EBV.